Cuba tengok tuan-tuan, di luar kereta ni punya banyak kereta. Akak-akak beli kereta yang terbaru, kereta Proton terbaru. Contoh dia, cakap saja, "Hai Proton, hot," panas, terus jadi aircon. Pandainya kereta ni. Tak payah cakap nak aircon, tak payah cari tekan aircon, cakap saja hangat, dia tukar bagi sejuk. Kadang-kadang kita buka radio, "Hai Proton, radio please, Classic National." Classic National punya canggih kereta sekarang. Allahu Akbar. Satu hari kita nak pergi ke Perak, ke Parit, "Hai Proton, Parit." Tang situ jatuh, orang pakai tolak kereta dia. Kenapa mangau makcik nak pergi Parit Perak, dia pitok tang situ, celakui itu. Tuan-tuan tahu tak sekarang kereta lagi canggih, nama dia kereta elektrik. Tak payah pakai minyak, babai kat sisi minyak. Dia cah kat dinding tu, cah-cah dia boleh berjalan sampai Johor. Tak payah minyak hitam, tak payah minyak putih, tak payah minyak merah, minyak hijau apa, hang jalan saja. Canggihnya dunia hari ni tuan-tuan punya canggih. Saya masuk dalam hotel, tak ada orang, penyambut tetamu tak ada, dah booking dah, tak ada. Kita pun telefon, kunci bilik encik ada dalam loker nombor 16. Loker 16. Dia suruh kita ambil sendiri, tekan, bagi password, keluar. Malas sungguh hotel ni. Bila saya nak jalan, lampu dia gelap. Bila saya langkah, lampu menyala. Hantu apa hotel ni. Bila saya nak naik lift, gelap. Bila saya masuk, cerah. Sampai tingkat yang saya nak pergi, saya keluar, lift gelap, tempat lain pula cerah. Pom-pom dah hantu. Saat dia buka, saat dia menyala, saat dia buka, saat dia tutup. Macam sekolah kita. Kita dah nak balik dah sebenarnya, dia main cerah pula dah. La ilaha illallah. Rupanya dia menggunakan green technology. Green technology ni kita panggil teknologi hijau, yang menjimatkan elektrik, menjaga alam sekitar. Dia bergerak mengikut suhu badan kita. Kalau kita ramai, kipas angin dia laju. Kalau kita seorang, kipas angin dia pelan. Kalau kita ramai, aircon dia kuat. Kalau kita tak ada orang, aircon padam sendiri dia. Tu nama dia green technology. Canggih sekarang tuan-tuan, punya hebat. Macam kereta kita berhenti traffic light, dia mati enjin sendiri. Bila kita tekan minyak, dia start enjin pula. Dia nak jimatkan elektrik, jimatkan minyak. Tuan-tuan, manusia berubah dengan alam. Kita bila nak berubah? Saya tak suruh berubah apa pun tuan-tuan. Saya suruh berubah Quran. Quran. Kita baca Quran, kita baca handphone berjam-jam dalam sehari. Quran kita baca berapa kali sehari? Kita tak khatam pun tuan-tuan. Ada bapa yang tak reti baca Quran. Nasib baik anak-anak ni nama Nur Muhammad. Kadang-kadang kita mak ayah tak pandai baca Quran. Yang pandai WhatsApp, yang pandai Telegram, yang pandai TikTok. Duk hantar konten tiap-tiap hari buat TikTok. Bila tanya ayah, bila nak baca Quran? Aku tak pandai. Berubahlah tuan-tuan. Jom kita berubah. Yang kedua, saya nak ajak pada tuan-tuan, jom kita berubah pada sembahyang. Ustaz, macam mana saya nak berubah? Hari tu saya baca Yasin, tiap-tiap malam saya baca Yasin. Isteri saya tegur, langsung saya stop. Saya baca Quran, saya dah sembahyang Ustaz. Isteri saya kata, alah baru taubat 2 hari dah hati nak tegur orang. Saya tak sembahyang terus bela tak? Kenapa saya nak berubah jadi susah? Kenapa saya nak berubah tak boleh istiqamah? Tuan-tuan, kalau kita nak berubah jadi orang baik, ada 4 jalan. Ada 4 jalan kalau kita nak jadi berubah. Ada pelakon saya jumpa tuan-tuan, dia tak erti baca Quran.
Kalau saya sebut nama tuan-tuan, kenal semua ni, kawan baik saya, dia pandai baca Quran, umur dia 45 tahun baru dia pandai baca Quran. Saya tanya dekat dia, Datuk, kenapa baru sekarang nak baca Quran? Dia kata dia malu. Dia malu tak reti baca Quran depan anak dia, dan bila anak dia kahwin ada menantu, dia malu kat menantu dia yang dia tak pandai baca Quran. Dia kata nanti kalau aku dapat cucu, aku malu, aku tak reti baca Quran depan cucu. Sebab tu saya baca Quran, saya panggil ustaz mai mengajar di pejabat saya. Waktu saya jumpa dia, saya nak menulis buku. Saya ke pejabat dia sebab dia adalah penerbit buku saya, dan saya lihat semua staf dalam pejabat dia sedang belajar Quran, dan dia pun belajar sekali. Saya kata, Datuk, bacalah, saya boleh makan tak? Sejam saya tunggu mereka baca, baru saya nyimbang dengan dia. Sekarang tuan-tuan, dia dah lancar baca Quran. Bila saya jadi ahli panel, dia jadi moderator, dia baca ayat Quran. Daripada tak reti baca Quran, sekarang umur dia 53 tahun. Dia tua 3 tahun pada saya. Dia dah pandai baca Quran, dan dia kata, Ustaz, saya dah ada 6 cucu dah, Ustaz. Alhamdulillah, saya tak malu, Ustaz, nak baca Quran. Saya berani baca Quran. Saya azan bila cucu saya lahir, saya tahnikkan dia, saya baca Yasin semua, Ustaz. Alhamdulillah. Dan anak-anak dia sekarang, Ustaz, dah lebih hormat kepada dia, sebab sekarang Quran adalah kawan dia. Sikit-sikit Quran, dan dia mula suruh anak-anak menantu dia baca Quran macam yang dia baca. Baru ni dia ajak saya berlakon. Dia kata, Ustaz, boleh tak berlakon? Saya tanya, jadi apa? Jadi ustaz. Saya tanya, berapa minit? Dalam 3-4 minit ya, Ustaz, nyimbang sikit lah. Tak payah, kata. Kalau nak panggil saya berlakon, saya nak watak jahat, Samsing, KL Gangster, baru nampak trail sikit. Ini yang saya berlakon jadi ustaz, tangkap orang tak puasa, buat apa? Naik van banyak, tangkap ya ye, leceh sebentar. Jadilah hak garang sikit, buat kasih sengak sama tu, baru nampak mencabar sikit lakonan ni, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, jom kita berubah, tuan-tuan. Kita baca Quran, dan kalau boleh baca Quran jangan sembunyi-sembunyi. Mak bapak baca Quran, Siti oi, ambillah dia hangsa, aku nak baca Quran. Siti pun gendong ada anak adik dia jalan. Salah tu. Siti, ambil Quran, mai baca dengan mak sini, bawa sekali adik-adik hang tu. Yang tu berhenti. Oi Siti oi, aku nak sembahyang, tengok adik hang ni duk khabat tak kepala aku. Siti pun gendong adik dia pergi tengok Megah Holding ke-7. Drama Megah Holding, Tan Sri Papa. Salah tu bang. Lepas ni kita berubah. Bila sembahyang je, biar cucu kita hak 2 tahun, biar cucu kita hak 3 tahun tengok kita sembahyang. Biar anak kita hak umur 4 tahun, kita bagi sejadah mini dekat dia, bukan karipap je, mini sejadah duk sebelah. Jangan kita marah, aku terajam budak ni. Kadang-kadang budak dia bawa botol susu, dia duduk atas sejadah kita, kita duduk sembahyang, Bismillahirrahmanirrahim, budak duduk datang situ. Bila kita nak sujud, kita buat isyarat tu. Budak 4 tahun dia raya, apa syuk-syuk lah. Jangan, tuan-tuan oi. Kalau dia kacau kita, kita ngundur ke belakang. Saya dah ngundur dah, Ustaz oi. Dia pun undur sekali, Ustaz. Saya ke tepi, dia pun ke tepi, Ustaz. Saya aku sepak budak ni, Ustaz. Dia benda hak baik ni, tuan-tuan, kena tunjuk. Mak bapak kena tunjuk benda baik yang kita buat. Jangan sorok lagi. Besok hari Jumaat, seronoklah orang Kedah dapat Perdana Menteri baru, besok cuti. Kami Perak tak cuti pun. Mana faham? Tak faham sudah. Kelantan besok cuti, Johor cuti, Terengganu cuti, Kedah cuti. Kami tak cuti pun, boy.
Memanglah kami dah lama dah Jumaat cuti Ustaz oi. Tuan-tuan, kadang-kadang benda yang baik kita sorok. Besok hari Jumaat ni adik-adik kita ni, tuan-tuan bagi seorang RM1 anak. Nah, ambil seorang RM1 anak-anak ayah, sat lagi boh dalam tabung Jumaat. Bagi seorang RM1 setiap hari Jumaat. Anak kita ada 4 orang, bagi seorang RM1 boh dalam tabung, 3 boh dalam tabung, seorang tak bubuh. Hak abang dia tak bubuh tak. Nampak abang dia cilok tak. Bubuh dalam tabung, biar kita ajar dia. Minggu depan dia tanya, ayah RM1 tabung masjid. Kadang-kadang kita buat baik, kita sorok. Bila sorok, anak tak tahu apa contoh yang terbaik. Bila kita diam, kita tak tahu apa dia anak yang terbaik untuk kita, tunjuk pada dia. Lepas ni tuan-tuan, zikir ke, baca Quran ke, sedekah ke, buat baik dengan mak bapak ke, tunjuk depan anak-anak supaya anak-anak kita ni ikut. Kenapa saya cakap macam itu? Cuba tuan-tuan tengok, ada 2 puak sebelah saya ni. Satu puak Arab Saudi, satu puak Argentina tuan-tuan. Yang ni puak-puak Dayah. Adik baju biru adik. Dayah apa? Dia 2. Yang ni apa? Ni PKR ke apa? Ni dah belak ni. Yang ni biru gelap sikit. Ha, Dayah apa? Dia 1. Oh, siap dengan tangau 1. Z. Dia 3. Dia 3 no? 4 no? 3 5. Ha, nampak ni tuan-tuan. Ni lain sikit. Ni puak-puak Argentina ni tuan ni. Lionel Messi semua ni. Sergio Aguero semua ni. Apa beza dia? Yang ni sekolah rendah, yang ni sekolah menengah. Yang sekolah rendah ni tuan-tuan, besok naik motor, 2 kat belakang, 1 olahraga. Anak-anak ikut dah sekolah rendah? Ikut. Mai sekolah menengah ni, siapa nak bola raga tuan? Dia besar pada pak dia. Suara pun garau pada ayah dia lebih. Kak apa? Lewat hari rumah dia. Yang ni, mereka pergi masjid besok, mereka ikut geng. Mereka pergi masjid besok, mereka pergi dengan geng mereka. Jarang mereka pergi dengan ayah. Besok mereka pergi masjid, balik masjid, mereka ada kawan mereka. Pergi sembahyang maghrib pun ada kawan mereka. Pergi Sungai Petani Pekan tu pun ada geng mereka tuan-tuan. Tapi hak mereka ni, tuan-tuan ajaklah balik kampung ke, melawat zoo ke, mereka pergi. Jom ayah nak pergi Taiping, zoo Taiping. Yeay, zoo. Cuba tuan-tuan ajak aku lah mendengar ni. Ha, siap, besok cuti kita pergi zoo Taiping. Weh, begini tuan-tuan. Tak ada benda lain ke boleh pergi ayah, boleh zoo. Sebab itu sebelum budak-budak ni bertukar kepada anak-anak kita yang remaja, inilah tuan-tuan yang kita didik mereka. Sebab pendidikan untuk anak remaja lain, pendidikan untuk anak sekolah rendah lain. Yang sekolah rendah ni kita kena main dengan mereka. Yang remaja ini kita kena kawan dengan mereka. Lain tu. Lain. Untuk anak-anak macam ni kena main. Budak-budak kecil kena main. Tuan-tuan kalau umur 15 tahun, tuan-tuan geletek perut dia nak jadi apa? Budak 3 tahun kita boleh main geletek janggut kita, pergi geletek kat muka dia. Alalalala, seronok budak tu. Cuba bapak yang ada janggut pergi geletek janggut kat anak dia 15 tahun. Oh, aku ni buang terbiak ke apa? Yang remaja kena jadi kawan, nama dia friends. Yang ini kena ajak main. Jadi kita kena ada perubahan, kena ada pengetahuan. Sebab tu di sekolah cikgu-cikgu selalu buat ceramah ke ibu bapaan. Jadi abang-abang kena datang, akak-akak kena datang. Orang nak bagi tahu macam mana nak didik anak-anak darjah 1. Macam mana nak cakap pada anak-anak yang darjah 3, dan macam mana nak bercakap pada anak-anak yang tingkatan 3. Berbeza tuan-tuan. Sebab tu kita kena berubah
cara nak berubah ada 4. Pertama, istighfar. Orang yang banyak berubah, dia akan memulakan perubahan dia itu dengan memohon ampun kepada Allah. Dia mohon ampun kepada Allah, dia istighfar. Kita nak mendidik anak ni tuan-tuan, kita kena banyak mohon ampun pada Allah. Pasal apa? Pasal kita ada banyak salah dengan mak bapak kita. Dengan sebab kita ada salah dengan mak bapak kita, anak-anak ini akan mengulangi balik kepada kita apa yang pernah kita buat kepada mak bapak kita. Anak-anak ini akan buat kepada kita. Sebab itu mintalah ampun tuan-tuan pada Allah.